Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 1. Okey, first sekali terima kasih kepada pelajar yang dah subscribe channel Cikgu. Yang belum subscribe bolehlah subscribe dulu Okey, so kita pergi kepada bab yang ketujuh, ketaksamaan linear. So dalam bab ni pelajar akan belajar dua ketaksamaan linear dalam satu pemberi ubah. Okey, point dia dekat sini satu pemberi ubah. Okey. So kita pergi kepada introduction dulu, membandingkan nilai nombor. Okey, yang ni basic pelajar perlu tahu. Sistem koordinat sistem koordinat. So cikgu ulang balik. So kalau kita ada sistem koordinat macam ni, so ni adalah faksi Y yang menegak, yang melentak ni adalah faksi X. So nilai dekat sini negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya lah. So kat sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, so cikgu terang dekat sini dulu faksi X dulu. Maksudnya semakin kecil nombor ni semakin besar nilai negatif ni, sebenarnya nombor dia semakin kecil. Okey, maksudnya dekat sini kita tengok dekat sini dia kata negatif 2 lebih kecil daripada 3. So negatif 2 dia lebih kecil daripada 3. So lebih kecil daripada 3. So bermakna nombor ni semakin lama semakin kecil. So dekat sini pelajar akan belajar dua simbol lah. So simbol yang pertama macam ni. Ni lebih kecil sebab bila kita tambah 1 dia jadi K, kecil. Maksudnya negatif 2 lebih kecil daripada 3. So kita tambah macam tu. Okey, dan nombor seterusnya negatif 2 lebih besar daripada negatif 7. So kita tahu nombor semakin lama semakin kecil semakin ke kiri semakin kecil. Okey, so dekat sini bermakna kalau kita tulis negatif 2 lebih besar daripada negatif 7. So macam ni, macam mana kita nak ingat simbol ni, kita sambung je. So dia dah jadi B dekat situ. Maksudnya negatif 2 lebih besar daripada negatif 7. Okey, kalau macam ni, yang atas ni kita sambung negatif 2 lebih kecil daripada 3. So simbol ni penting. Simbol ni penting untuk pelajar-pelajar Okey, so kita pergi kepada contoh yang pertama. Okey, isikan tempat kosong dengan simbol lebih besar. Macam ni, lebih besar. Okey, sebab dia dah jadi B, lebih besar Okey, so simbol yang kedua ni jadi lebih kecil. So dia dah jadi K kat situ. Okey, so kita guna dua simbol ni lah. Okey, supaya menjadi penyataan benar. So kita nak jadikan statement tu benar lah. Okey, seterusnya tulis ketaksamaan bagi setiap penyataan menggunakan lebih besar daripada atau kurang daripada. So sekarang ni nombor negatif. Contoh yang pertama ni adalah nombor negatif. So bila nombor negatif, dia mesti lebih kecil daripada 4. So lebih kecil, simbol dia macam ni lah. Okey, so kita tulis kat dalam tu simbol lebih kecil. Okey, bermakna negatif 5/6 lebih kecil daripada 4, ataupun negatif 5/6 kurang daripada 4. Okey, so nombor seterusnya B, 4 kuasa 2. Apa maksud 4 kuasa 2? 4 kuasa 2 maksudnya 4 darab dengan 4. So kita dapat 16. Bermakna 16 ni mesti lebih besar. Okey, bermakna 4 kuasa 2 lebih besar daripada 9. So kalau kita nak buat ayat, 4 kuasa 2 lebih besar dari 9. Okey, so settle contoh yang pertama. Mudah saja guna dua simbol ni. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, dalam garis nombor di bawah, perihalkan hubungan antara X
dengan 8 dalam ketaksamaan. Okey, dalam ketaksamaan menggunakan kurang daripada. So kita nak guna ayat kurang daripada. So kita tahu bila makin kiri ni makin kecil, pelajar kena tahu. Okey, jadi dekat sini kita boleh tulis X kurang daripada 8. 8 ataupun X lebih kecil. Kita tahu semakin ke kiri semakin kecil. Ni point, semakin ke kiri semakin kecil. Mudah je, maksudnya X lebih kecil daripada 8. Okey, so settle contoh yang kedua, mudah je. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga, Fatimah memperoleh upah kerja lebih masa apabila dia bekerja sekurang-kurangnya 9 jam sehari. So ada perkataan dekat sini, sekurang-kurangnya. Pelajar kena mahir lah. Okey, jika T ialah bilangan jam dia bekerja. Okey, perihalkan ketaksamaan berdasarkan situasi di atas dengan menggunakan lebih besar daripada atau sama dengan atau kurang daripada atau sama dengan. Okey, yang paling penting pelajar faham statement ni dulu. Pelajar boleh pause, pelajar fahamkan dulu statement tu. Jadi dekat sini kita tengok dia kata T tu ialah bilangan jam dia bekerja sehari. Okey, so sekarang ni dia bekerja ni, dia kerja sekurang-kurangnya 9 jam lah. Maksudnya T ni mesti lebih besar daripada okey, atau daripada atau sama dengan 9. Okey, sebab sekarang ni T tu merangkumi bilangan jam dia bekerja. Dia bekerja sekurang-kurangnya 9 jam. Maksudnya dia kerja 9 jam dan ke atas lah. Dan ke atas. Ni pelajar kena master lah. Okey, so kita tengok statement yang kedua. Wakilkan ketaksamaan ini dengan garis nombor. Seterusnya terbitkan ketaksamaan algebra bagi hubungan tersebut. So sekarang ni kalau kita buat nombor, so dia mesti start dengan 9 lah. Okey, cikgu buat macam ni lah. Cikgu start dengan 8, senang 8, 9, 10, 11, 12. Okey, sebab dia kata sekarang ni sekurang-kurangnya. Okey, kita wakilkan dia. Kalau termasuk 9, so mesti bulat, hitamkan macam tu. Okey, so dia sekurang-kurangnya 9 dan ke atas macam ni lah. Maksudnya T ni lebih, mesti nilai T tu lebih besar atau sama dengan 9. Okey, jadi ketaksamaan kalau cikgu buat ketaksamaan algebra ialah T lebih besar atau sama dengan 9. So dekat sini dah ada simbol. Dekat sini pelajar kena belajar lah. Kalau cikgu tulis T lebih besar daripada 9, so kalau dalam gambar dia tu katalah 9 dekat sini, so kita buat bulat macam tu saja dan kita tarik. Maksudnya T lebih besar daripada 9, maksudnya kalau kita tulis jawapan dia 10 lah. 10, 11, 12 dan seterusnya. Tak termasuk 9 sebab dia tak ada sama macam ni. Okey, kalau macam dekat atas ni dia ada simbol sama dekat sini. So bila sama maksudnya 9, 10,
11 dan seterusnya. So pelajar kena faham maksud sama tu. Maksud yang ni lebih besar daripada 9, ni lebih besar atau sama dengan 9. Lebih besar pada 9, 10, 11 dan seterusnya. Kalau lebih besar atau sama, dia start dengan 9. Okey, 10, 11 dan seterusnya. Yang ni pelajar kena mahir yang ni. Okey, so yang ni lebih besar daripada 9, kita buat bulat kosong je lah. Okey, so untuk memudahkan pemahaman pelajar, so pelajar belajar dekat sekolah dengan cikgu, so pelajar komplitkan dengan tengok video cikgu ni lah untuk lebih faham. Okey, so kita pergi kepada contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat untuk hari ni, tulis sifat akas. Okey, bagi ketaksamaan yang diberi inilah. So dekat sini dia ada perkataan akas. Okey, so pelajar kena faham lah akas ni apa dia. Biasanya akas ni dia terbalik ya, dia terbalikkan. Akas ni cikgu guna istilah terbalikkan lah. Terbalikkan. Okey, so kita tengok tuliskan akas. So yang pertama, 10 ni lebih kecil daripada 24. Okey, so bila cikgu terbalikkan dia, terbalikkan statement tu jadi 24 lebih besar daripada 10. Kita terbalikkan statement tu. Okey, mudah je kan? Okey, yang kedua, kita ada negatif 4 lebih besar daripada negatif 13. So kita terbalikkan dia. Negatif 13 lebih kecil daripada negatif 4. Sebab semakin ke kiri nombor, so kat sini negatif 4, so kat sini negatif 13. Semakin ke kiri semakin kecil lah. Semakin kecil. Okey, yang ni senang. Okey, yang kedua, B. Tulis sifat transitif bagi ketaksamaan. So sifat transitif ni pelajar kena faham lah. Okey, so sekarang ni kita ada ketaksamaan dia negatif 5. Okey, lebih kecil daripada negatif 1, lebih kecil daripada 9. So sifat transitif ni kita ambil terus yang depan dan belakang. Jadi B tu negatif 5 lebih kecil daripada 9. So settle, walaupun dia bagi 3 dekat situ pada kita. Okey, so cikgu ulang lagi sekali ya, sifat transitif. Maksudnya negatif 5 lebih kecil daripada negatif 1. So negatif 1 lebih kecil daripada 9. Jadi kita ambil yang hujung. Negatif 5 lebih kecil daripada 9. Okey, so settle 4 contoh mudah untuk hari ini. So nanti cikgu akan sambung dengan contoh 5 dan sebagainya. So pelajar boleh buat exercise ni dan boleh komen dekat channel cikgu lah. Boleh like, boleh komen dan boleh subscribe. Okey, terima kasih semua. Harap video cikgu membantu. Assalamualaikum.